Relax bro. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Kita sambung lagi apa yang kita bincangkan tadi dalam podcast Relax Bro, episod yang ke-44. Jangan lupa terus follow kami di semua platform social media kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify dan juga Apple Podcast demi kelestarian. Perjuangan kami Finally untuk dia cakap je menenangkan, merilekskan rakyat Malaysia dalam berdiskusi dan berbincang tentang topik-topik yang viral, juga topik politik dalam tanah air kita. Okey, Agil, saya kira kita di penghujung. Topik yang kita tak lupa adalah topik bajet. Parlimen kali ini pun bersidang untuk tujuan tersebut. Bajet 2025. Okey. So jadi nampak kali ini macam agak sedikit restricted. Tak dengar apa-apa Tak dengar apa-apa. Apa topik, apa kementerian. Kalau dulu saya ingat pengalaman saya sedikit dengan zaman Datuk Najib. Dekat nak bajet tu, saya rasa benda sama masih berlaku mungkin. Semua kementerian-kementerian akan bersidang kan, di kementerian masing-masing. Kemudian akan berbincang dengan penulis bajet. Dulu saya terlibat dalam penulisan bajet zaman Datuk Najib. Yang dipengurusikan oleh pada waktu itu adalah seorang penasihat Datuk Seri Najib ni, yang mempengurusikan Datuk Seri Khairil Anas masa tu. Khairil Anas mempengurusikan penulisan bajet Datuk Seri Najib. So jadi ada tim. Saya lebih kepada pengharmonian dari perspektif maqasid syariah Islam, okay, dalam tulisannya dalam bajet tersebut. Ada yang bahagian ekonomi, ada yang bahagian social, ada yang bahagian lain-lain, pelbagai lah. Kemudian poin-poin daripada kementerian-kementerian. Okay. So saya pernah melihat bajet, draft bajet ini didraftkan hampir 70 kali. 70 kali? Ya. Saya pernah tengok ketebalan kertas tinggi berapa kira kalau bola kotak tu berapa belah kotak. Yang saya ingat lah dibawa ke sana sini lah. Bila ada perubahan akan dibentang. Bila ada perubahan akan diprint semula. So itu dululah. Dan perbincangan dengan setiap kementerian-kementerian untuk disinkronisekan. Tapi kali ini saya rasa yang sama juga kot. Dalaman PMO akan buat benda yang sama. Cuma dulu ni ada juga topik-topik yang leaking juga. Dia terkeluar juga. Tahun ni cakap bab ni. Tahun ni. Okay. Kemudian tahun sebelum-sebelum ni kita juga ada dengar-dengar contoh Datuk Najib panggil anak-anak muda, mahasiswa, diskusi dengan mahasiswa. Kemudian diskusi dengan NGO. Kemudian dengan industri player macam Datuk Seri Johari Ghani buat baru ni. Itu dulu pun dah dibuat. Sekarang ni nampak kementerian komoditi dia champion lah. Dia panggil semua industri player dapat duduk berbincang dengan Perdana Menteri tentang hala tuju contoh komoditi dalam negara kita, especially kelapa sawit lah. So ini semua saya kira poin-poin je lah. Cumanya yang saya katakan tadi agak restricted, tak nampak sangat. Maknanya masih orang tertanya-tanya ni masih macam rahsia lah. Nampak kelas lah. Cumanya harapan kita lagi tentang bajet kali ni. What's your opinion? Dia pasal bajet ni pun saya pun ada pengalaman lah dok. Saya tak ada pengalaman menulis ucapan bajet tu, tapi pengalaman minta duit. Kan, bila bajet ni, dia semua agensi dan kementerian akan bertungkus lumus menyediakan wishlist. Wishlist. Sebab kita ni tak tahu, kita akan bagi kita punya pengharapan lah, berapa banyak bajet nak pakai, perancangan pengurusan kewangan tahunan dan sebagainya. Di peringkat SPED dulu, masa saya SPED dulu, kita buatlah department by department, bahagian by bahagian. Lepas tu akan dikumpulkan di peringkat bahagian kewangan, lepas tu ditebentangkan kepada pihak pengurusan dan sebagainya. And I was part of the senior leadership team. Kita tengoklah bawa banyak minta. Lepas tu pergi jumpa dengan Kementerian Kewangan. Dia satu benda dia buat Kementerian Kewangan ni, dia slash
Kerja dia slash. Kerja dia slash je. Yang ni yang ni tak boleh, yang ni kita kurangkan, yang okey lah. Tapi biasalah bila kita minta tu, kita minta bulan dan bintang kan. Tapi kalau dapat Semua akan minta bulan dan bintang. akan minta bulan dan bintang. Tapi kalau dapat habuk-habuk bulan pun boleh kan. Sebenarnya boleh je. Cumanya pertama sekali yang saya harapkan kali ni ada beberapa penegasan lah dalam belanjawan tahun 2025. Terutamanya bila ada perbincangan berkenaan dengan penyasaran semula subsidi petrol RON 95. Yang ni bukanlah rahsia, perbincangan ni telah pun berlaku dan saya rasa hint-hint pun telah diberikan. Sama ada ia akan dibuat atau tak dibuat, ni kita tunggu hari Jumaat ni masa ucapan bajet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cumanya saya berharap dan mengharapkan dan juga sangat-sangat memohon kepada kerajaan, kalau betul lah penyasaran subsidi RON 95 ini berlaku, saya harap pertama sekali dia tidak berlaku sekali rap. Dia tak rentap semua. Sebab bila you rentap semua, you akan disrupt the whole supply chain and it's a bigger supply chain. Dia tak macam masa you tarik diesel. Diesel you tarik sekali tarik tau. So you disrupt the supply chain, tapi dia tak. Orang kata dia you can still expect what happen lah. Tapi RON 95 you won't be able to expect what happen. Maksudnya the whole mechanics, the whole complexity of the supply chain of RON 95 ni akan disrupted. Yang tu yang paling kita takut. Kedua, saya berharap dan saya rasa dia akan tarik mungkin sedikit. 20%, maybe 10% ataupun mungkin 25%. Cumanya, saya memohon supaya penyasaran atau penjimatan subsidi ni dia fund terus kepada pengangkutan awam. Saya rasa siapa yang kenal saya memang tahu saya ni advocate soal pengangkutan awam. I'm memang vocal on pengangkutan awam ni. Jadi kalau duit penjimatan tu jangan masuk ke tabung kumpulan simpanan kewangan kerajaan, sebab duit tu akan dipakai untuk macam-macam benda. Tapi spesifik masuk untuk pengangkutan awam, penambahbaikan infrastruktur, pembelian ataupun nak beli bas, nak bagi perasanan duit beli more bas. Kalau nak buat BRT di Federal Highway, di MR2, di jalan NKVE, buat BRT ni jalan-jalan yang sesak padat. Dan apa saja aktiviti yang boleh shift model share daripada orang guna kereta kepada pengangkutan awam. Dan please gunakan juga dana ni untuk menjadikan pengangkutan awam kita ni seksi. Dia jangan kita nampak orang naik pengangkutan awam ni macam third class citizen. Jangan. Orang tak nak naik ni pasal dia tak fleksibel. Bas kita memang Tuhan je tahu bila sampai. Betul dok. Nak naik bas. Kenapa tak naik bas? Bukan tak nak naik bas bang. Allah Subhanahu Wa Taala je tahu bila bas tu sampai. Mampus, siapa nak naik? Lepas tu nak pergi LRT station, nak kena bawa kereta, nak kena bawa motor. Sebab apa? Nak lalu berjalan kaki pun tak ada. Ini masalah-masalah mobility, dan masalah mobility ni ialah masalah asas. Kita nak cerita tentang pembangunan ekonomi negara. Bila mobility tak ada, macam mana ekonomi nak bangun? Ini basic. When we talk about transportation, is a basic fundamental of economic growth. Sebab tu, projek-projek macam HSR bila dibatalkan dulu, saya agak kecewa pasal apa? Walaupun orang kata HSR ni mahal lah, pulangannya tak berbaloi, kalau nak harapkan tambang maybe tak cukup. No, it's not about that. It's about the spillover economy. It's the spillover effect towards the economy. Okay. Jadi, point saya, pengangkutan, it's a must. Jangan cerita pasal EV, jangan cerita pasal no. EV ni is a rich man game. Saya minta maaf cakap. EV ni semua, you bagi subsidi tax subsidi lah, apa benda kejadah ni you bagi. Ini the rich man's game. The B40 will never be able to appreciate it. Orang-orang low income group ni dia tak mampu pun. Yang dia nak pilihan. Kalau aku bawa kereta, aku bawa motor, dengan motor tak selamat, boleh kena langgar dan sebagainya, separuh daripada kejadian aksiden yang 400,000 setiap tahun ni, separuh motor dok. 2,000 lebih mati motor. Sebab apa naik motor? Aku tak mampu beli kereta. Kenapa aku tak mampu beli kereta? Kereta mahal. Kamu mau bagi subsidi tax pada EV. Dia tak menyelesaikan masalah pun. Jadi you perkasakan sistem pengangkutan awam darat. Dan saya harap juga, ini saya openly cakap, bentuklah balik SPAD ni. Tak payah malu nak mengaku salah. Buat balik SPAD. You tengok berapa banyak lori yang hisap dadah, hisap gam. Berapa banyak lori bawa macam orang gila. Dulu zaman SPAD, bukan nak merendahkan JPJ. JPJ ni, dia tak jaga pasal quality of service. JPJ jaga technical. SPAD jaga quality of service.
Bila jaga quality of service yang kita regulate. Kita tak regulate lesen dia tak, itu biarlah JPJ buat kerja. JPJ tak ada expertise jaga service quality. Lori bawa overload, jahanam jalan ni semua. Dulu zaman SPD you buat komplain sekali. I nak tanya, komen bagi tahu pengalaman you dekat dalam video kami ni. Komen siapa pernah buat komplain dengan SPD yang terus SPD buat 24 jam buka kes, confirm without fail. I berani bet. Dan sepanjang kami beroperasi di masa SPD tu, ada 2 je corruption case berkaitan dengan penguasa. Dan ini bukan daripada SPD pun, daripada agensi lain. Saya tak nak beritahu siapa. Sebab enforcement SPD act service. Ni bekas-bekas askar. You main-main ni bekas askar. Bekas askar tak ambil rasuah. Dia bagi betul. Berapa banyak kereta SPD atas jalan? You tengok enforcement. Kereta tak banyak pun, tapi bersepah. Bas takut dengan SPD, lori takut dengan SPD. Sebab apa? Satu lori sangkut, satu company tak boleh jalan. Jahanam dok. Ini satu benda yang kena buat lah. Nombor 2, SME. SME contribute 30% of the GDP dok. Bajet 2024 tak ada cerita sangat pun pasal SME. And SME pun terkapai-kapai apa nak buat. Jadi saya harapkan to make sure that this budget can support the SME, consider giving enough untuk SME to grow. Sebab SME ni yang paling senang mati walaupun dia paling senang tumbuh. Dan bila paling senang mati, it will definitely impact our GDP growth. Itu nombor 2. Nombor 3, digitalization, cyber security. I think we need to be very serious about this. I'm telling you, dok, scam. Ni kawan saya bawa lepas kena spam. Ni kawan kita, nanti saya beritahu siapa kawan kita ni. Adalah nanti saya beritahu siapa. Tak maulah cakap ni, kesian dia. Mak dia kena scam. Kesian dok. Ini ada kawan saya seorang pun bapak dia kena scam. Sebab apa? Our cyber security, our data management, our digitalization technology is so substandard. Saya cakap dengan dok now, dok bagi data. Okay, telco ada data kita, betul? Betul. Okay, telco kata okay lah, engkau tak bayar bil. Telco bagi siapa data kita ni? Dia bagi pada debt collector. Betul. Debt collector telefon kita. Bil you tak bayar, tolong bayar, kami mewakili ni, sekian. Dia bagi data tu dekat debt collector. Siapa boleh confident cakap debt collector tak bagi kepada orang lain? Sebab data ni dah ada nilai. Kalau saya jadi debt collector, saya dapat data daripada syarikat telco, apa saya buat? Saya jual lah. Siapa nak data? Siapa nak? Saya jual lah. Even go to cross border. Ya. Ni ada antara perkara yang kena bincang juga dalam ASEAN Tok Mat. Pasal scamming banyak berlaku di luar kan. Ni kena bincang dalam ASEAN lah. Tapi dalam bajet ni tolonglah ada enough significant budget to strengthen and improve our digitalization, cyber security. Ni paling penting. And then the digital business, e-commerce platform ni semua, we need enough fund to make sure that we can grow. The problem is startup ni kadang-kadang dia tak boleh scale. Saya bukan ekonomi, saya tak power macam podcast yang paling popular dalam negara ni. Sebab kawan saya dan kawan kita Syarif Hamdan ni memang power ekonomi. I think I really need to see what he will tell about digital economy. Tapi bagi saya, startup you easily fail. Kalau without support from the government, especially the local startup, you tak ada support dari kerajaan, you akan definitely fail. Kecuali you ada strong VC yang backup you, strong investors yang backup you, ada angel investors. Tapi it's not about that. It's about the support from the government. Sebab kalau you tak boleh scale, setahun, 2 tahun, tutup. Setahun, 2 tahun, tutup. Then it won't give us kata our digital business won't survive in the country. Lain-lain perkara saya rasa education, we really need fund for education. I don't know how government this time around akan bedak-bedak duit. Sebab untuk pengetahuan penonton, bajet ni dia akan juga tengok pada unjuran pendapatan kerajaan. Dan kita selalu dan jarang dah kita dengar bajet kita tak bajet defisit. Maksudnya bajet defisit ni bajet yang dirancang melebihi janaan pendapatan negara. Dia selalu janaan pendapatan negara ni mungkinlah kata 280 bilion ataupun 300 bilion. So kita belanja 380 bilion, 360 bilion. Dia macam itulah maksud belanjawan defisit. Belanjawan yang dirancang melebihi janaan pendapatan oleh kerajaan. Dan ini bukanlah satu belanjawan yang bagus sebenarnya, tapi
at one point we have to sebab saya rasa kalau kita tak ada, then is gonna orang kata membantutkan pertumbuhan ekonomi negara. Dan selalunya 90% belanjawan akan lebih kepada OPEX ataupun kos operasi kerajaan, bayar gaji, bayar itu, bayar ini, dan 10% selalunya akan pergi kepada belanjawan untuk pembangunan. So it will be very interesting to see the second year of PMX. What lesson has he learned from the budget 2024 and how it will be in 2025. So kita doakan yang terbaik untuk negara dan semoga perbahasan bajet akan berlaku dengan lebih baik selepas diumumkan oleh Perdana Menteri pada hari Jumaat, insyaAllah. Itu je kot, banyak lah tu. Nanti kita bincang lah lagi lepas bajet announce, kita bincang lah lagi. Mungkin kita panggil tetamu-tetamu yang penting untuk bincangkan apa lagi apa yang dia nak komen pasal bajet 2025. Jadi ada nak tambah Dok? Oh ni betul memang Dok bagi kat saya ni. Serah terus. Macam saya bagi tadi pasal Aryu lah. Pada muka. Okay. tapi Ferguson kata kena pecat. Bukan pecat, dia suruh letak jawatan. Okay. Janganlah. Jimat. Bazir duit lah. Orang tua tu tak payah jadi pun ambassador. Dia memang sampai mati jadi ambassador. Kan? Cumanya jimat lah sikit kan. Manchester tak ada duit. Teruk kalahan. Tak, dia macam ni lah. Ten Hag tu lah, tolonglah tukar. Saya tak faham lah. Cukup lah. Tak larat lah nak melayan. Kan? Dia bukan apa. Dia tak nak. Dia tak larat nak melayan apa Dok tau. Bro, masuk gua lah. Aku memang tinggal dalam gua. Tinggal dalam gua dah. Memang. Menang ke kalah ke tinggal dalam gua. Buat construction dah. Dulu tarik kilangan kemah je. Lepas keluar balik. Sekarang ni buat construction dalam gua. Duduk siap-siap duduk dalam gua. Menang ke kalah. Pasal kita tahu akan ada satu momen yang memang kena masuk gua. Okay. Jadi kita ucap terima kasih kepada penonton itu supaya apa yang kita bincang ini bermanfaat dan semua relax belaka. Jangan lupa follow kami di semua media platform, media sosial, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.